Qala, kata perawi, ka'annahu ala rahilatih, semacam dia berada di atas kenderaannya. Yani Nabi SAW ketika itu berada di atas kenderaannya. Bab ismil qati', ini bab dosa orang yang memutuskan tali silaturrahim ataupun memutuskan hubungan kekeluargaan. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im, katanya bahawa Jubair bin Mut'im menceritakan kepadanya bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan perhubungan kekeluargaan. Babu man busita lahu fir rizq li silatir rahim, ini bab orang yang diperluaskan rezekinya kerana dia menghubungi keluarga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang hendak diperluaskan kepadanya rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungi keluarganya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi bahawa Rasulullah SAW, daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang suka akan diperluaskan rezekinya dan akan diperpanjangkan umurnya ataupun akan dilanjutkan kesan-kesan peninggalannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungi rahimnya. Bauman wasalahullah, bab orang yang menghubungkan tali silaturrahim, wasalahullah, Allah akan menghubunginya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk hingga bila dia selesai daripada menjadikan makhluknya, ketika itu Rahim berkata, inilah tempat orang yang berlindung denganmu dari perbuatan memutuskan silaturrahim. Qala na'am, Allah berkata, iyalah, tak apalah. Ama tardain, engkau tak puas hati kah? Engkau tak suka kah? Aku akan menghubungi orang yang menghubungimu, dan aku akan memotong orang yang memotongmu. Rahim berkata, iyalah Tuhanku, mana puas hati dah, puas hati dah. Qala fahuwa laki, maka Allah SWT pun berfirman, fahuwa laki, itu hak engkau, itu hak engkau. Rasulullah SAW berkata, bacalah kalau kamu mahu firman Allah Ta'ala ini, fahalla asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Dengan meninggalkan perintah Allah, maka adakah tidak akan dibimbangi kamu jika berkuasa, kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan perhubungan rahim. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, rahim itu adalah satu tali daripada Tuhan Ar-Rahman. Rahim itu adalah satu ikatan daripada Tuhan Ar-Rahman. Allah berfirman, sesiapa yang menghubungimu akan kuhubungi dia, dan sesiapa yang memotong engkau akan kupotong dia, akan kuputuskan dia. Diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW sabdanya, rahim itu adalah suatu ikatan. Sesiapa yang menghubunginya, saya akan menghubunginya, aku akan menghubunginya, dan sesiapa yang memotongnya, aku akan memotongnya. Itulah beberapa bab yang kita baca, tak habis lagi ni, berkenaan dengan rahim tak habis lagi. Ini semua termasuk dalam kitabul adab, adab akhlak, budi pekerti, sopan santun, peribadi yang mulia dan sebagainya. Itu semua itu termasuk dalam adab. Di antara adab yang utama di peringkat awal ini disebut, yaitu taat kepada dua ibu bapa, tidak menderhakai ibu bapa. Kerana ini termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar ini. Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Allah SWT telah mengharamkan ke atas kamu menderhakai ibu-ibu. Di sini disebutkan ibu-ibu.
Ibu-ibu tu termasuk mak saudara, nenek dan sebagainya. Ibu-ibu. Ataupun ibu-ibu tu bukan ibu kita saja, ibu tiri kita pun, ibu tiri kita pun maknanya begitu juga. Itu maksud ummahat, ibu-ibu tu. Kalau tidak macam mana ibu seseorang tu nak ramah? Lagu tadi lah, ramah tu mak tiri pun kena jaga juga. Derhaka tu lagu mana? Iaitu membuatkan hatinya sakit hatilah, menghancurkan hatinya. Itu makna menderhakai ibu-ibu. Allah SWT tidak suka, mengharamkan kepada kamu man'an wahad, tidak memberi hak orang yang sepatut diberi. Wahad, dan meminta hati wak mari hak tidak hak kita minta supaya orang bagi. Hak tu haram. Wa wa'dal banat, dan menanam hidup-hidup anak-anak perempuan, dan Allah tidak suka qil wa qal, berbual kosong, cakap kosong, banyak cakap, ataupun hanya tahu menukil saja. Qila kata orang, yuqalu kata orang tu, si fulan berkata, tak tengok dah hak dia kata tu munasabah ke tidak, betul ke tidak, hanya tahu menukilkan saja. Tak boleh juga lagu tu. Tak boleh juga lagu tu. Ataupun banyak cakap, buah kosong, dia tak suka juga. Wa kasratus soal, dan banyak tanya. Satu, banyak minta sama. Dia tak suka sifat minta ni. Hak semua lainnya tak usah minta. Orang bagi ya, minta tidak. Begitu. Apalagi hak bukan hak, jauh sekali daripada minta. Satu lagi maknanya tanya, tak suka tanya hak tak ada faedah. Sikit-sikit tanya, banyak tanya, buat tidak. Wa idha'atal mal, dan mensia-siakan harta benda, termasuklah dalam mensia-siakan itu boros dan tabzir, bazir. Itu termasuk mensia-siakan harta benda, buat sesuatu yang tak ada faedah lah, tak ada faedah. Tak ada faedah. Luah ni makna dia. Termasuklah orang berniaga, siapa dia biar punah tak apa, asalkan tak sibui kau orang, tak sibui jatuh harga, rosakkan barang itu walaupun harganya berjuta-juta. Pasal apa? Takut jatuh harga. Itu pun idha'atul mal juga. Kena berilah peluang kepada orang ramai kata, ketika Allah SWT bagi keluasan, bagi kemurahan dalam masalah buah-buah ke gapo ke, kita jual murah. Ketika buah-buah tak banyak, di situlah kita boleh untung sikit. Kena lagu tu, tak boleh susu. Begitu juga rezeki hak lain-lain seperti yang berlaku dalam dunia ni lah. Bakar mutiara ke, belian ke, bakar, rosakkan. Pasal apa? Nak jaga harga dia. Idha'atul mal itu. Diriwayatkan daripada Abu Bakrah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahukah kamu aku beritahu, aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar?" Sahabat-sahabat kata, "Tentulah wahai Rasulullah, kami nak." Dia pun kata, "Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka kepada dua ibu bapa." Itu nombor dua. Tak boleh tu. Di sini hak dosa hak paling besar. Mana hak paling besar? Tak mana paling besar daripada dua tu? Tentulah syirik dengan Allah tu hak paling besar. Patut apa makna paling di situ? Paling di sini maknanya satu maknanya iaitu isyraku billah, uququl walidain, dan qauluz zur ataupun syahadatuz zur. Ini dia duduk tahap tu juga tu. Tahap dosa hak paling besar. Dosa hak paling besar ni ada beberapa perkara. Di antaranya itulah yang disebut di antaranya. Itu satu. Yang keduanya hak paling besar sekali, nombor satu sekali, iaitu syirik. Tapi selain daripada syirik, di antara hak paling besar ialah derhaka kepada dua ibu bapa. Gitu. Mana jatuh nombor dua selepas syirik. Selepas syirik. Tidak kira syirik tu. Di bawah tu hak paling besar ialah derhaka kepada dua ibu bapa.